Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Rabbi kama 'allamtani an ahmad. Wa usalli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumi la raiba fihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Thumma amma ba'd. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni kuliah kita ada tajuknya ibrah korban. Apa makna ibrah? Ibrah makna apa? Ibrah ni maknanya i'tibar. Ibrah samalah daripada kalimah i'tibar. I'tibar bahasa Arab juga, ibrah pun bahasa Arab. Jadi bahasa Melajunya apa? Pengajaran. Apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada peristiwa korban? Kerana kita duduk pada bulan Zulhijjah, kita akan sambut perayaan Idul Adha, perayaan mengingati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Al-Adha itu daripada perkataan Al-Udhiyah, samalah At-Tadhiyah, samalah juga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat yang saya baca tadi, peristiwa mula-mula berlakunya korban. Korban bukanlah di zaman Nabi Ibrahim mula-mula berlaku. Korban sudah berlaku dulu zaman Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala sebut watlu alaihim, wahai Muhammad, bacakanlah kepada manusia, naba'a ibnai Adam bil haqq. Naba'a berita, ibnai Adam, dua anak Adam. Nabi Adam alaihi salam, dia ada dua orang anak lelaki. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, ceritakanlah pada umatmu cerita zaman dulu, iaitulah cerita zaman Nabi Adam alaihi salam. Dua orang anak Nabi Adam, yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Yang pertama Qabil lahir seretak dengan kembarnya yang bernama Iqlimah. Yang kedua Habil lahir dengan kembarnya yang namanya Labudah. Bukan hak tempat jual barang ustaz, tu Lazada. Tu lain. Ni Labudah. Kembar Qabil Iqlimah, kembar Habil namanya Labudah. Jadi Allah Ta'ala kata isqarraba qurbanan, bila diminta dua orang ini untuk melakukan korban, fatuqabbala min ahadihima, Allah terima salah seorangnya, walam yutaqabbal minal akhar, seorang lagi Allah tolak. Allah terima korban siapa? Allah terima korban Habil, adik. Allah tolak korban siapa? Korban Qabil, abangnya. Maka tuan-tuan sekalian, Qabil dan Habil ni dia ada konflik, dia balah. Inilah manusia yang mula-mula balah atas muka dunia, Qabil dan Habil. Dan manusia yang mula-mula dengki atas muka dunia, Qabil. Manusia yang mula-mula bunuh orang atas dunia, Qabil lah juga. Anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa dia dengki? Kerana Allah Ta'ala perintah syariat Nabi Adam supaya menikah silang adik-beradik. Dia syariat Nabi-Nabi dia berbeza. Syariat Nabi Adam oleh kerana ada dua orang ya. Qabil, Habil, Iqlimah, Labudah. Betul tak?
Nak nikah dengan siapa lagi? 4 orang ni ada. Maka syariat zaman tu nikah silang. Qabil kena menikah dengan Labuda. Habil kena menikah dengan Iklimah. Kenapa? Iklimah adik-beradik Qabil, maka menikah dengan Habil. Boleh faham? Silang. Namun Qabil dia punya penyakit hati. Dia kata, mana boleh? Iklimah adik-beradik aku ni comel, Labuda uduh aku nak menikah dengan adik aku. Aku tak mahu pada Labuda, nak Iklimah, nak adik-beradik yang keluar sekali dengan dia, kembar ketika beranak. Maka ketika itu syariat tidak membenarkan haram nikah adik-beradik yang keluar sekali, mesti menikah dengan adik-beradik Habil. Maka ketika itulah Qabil tak puas hati, lalu dia dengki. Maka Allah Ta'ala minta dua-dua melakukan korban. Maka ketika itu Habil ni dia gembala kambing, Qabil dia nanam tani. Habil gembala kambing, ternak kambing. Ada pun Qabil dia menanam sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Maka bila Allah Ta'ala kata iz qarraba qurbanan, nampak kalimah qurbanan, maknanya apa? Korban ni dulu ada. Mula-mula zaman Nabi Adam alaihi salam. Iz qarraba beralih, maknanya dua orang melakukan korban. Siapa dia? Qabil dan juga Habil. Fatuqabbila min ahadihima, tapi yang Allah terima seorang je. Walam yutaqabbal min al-akhar, seorang lagi Allah tolak. Siapa yang diterima itulah Habil, adik. Yang ditolak Qabil. Habil korban apa? Habil korban kibas. Zaman ni kita panggil biri. Kambing biri-biri yang gemuk, sehat. Itu korban yang benar-benar korban. Kan? Korban kan beri benda kita sayang untuk Allah. Orang hari ni rebang juga, tapi nak cari kalau boleh hak tulang haji. Ada lembu hak tulang haji. Sebahagian 200 ada. Maknanya nak rebang hangat tu. Tapi tak ada erti korban. Kerana apa? Tidak tabuh beri hak kita sayang. Nampak tak? Maka Habil dia beri kibas. Kibah yang gemuk, yang sehat untuk korban. Ada pun Qabil dia beri sayur-sayuran, buah-buahan yang telah buruk. Maka Allah Ta'ala turunkan penentu, iaitu api daripada langit. Allah Ta'ala turunkan api, mana yang disambung oleh api, hak itulah yang diterima. Maka disebut wa anzalatin nar, turunlah api. Wa akalatis syah, api itu makan kibas yang dikorbankan oleh Habil, tanda korban Habil diterima oleh Allah. Lalu watarakatiz zar'a, api meninggalkan tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran yang dikorban oleh Qabil. Makna apa? Tidak diterima. Lalu kata Qabil, qala la aqtulannak, aku akan bunuhmu Habil. Ni peristiwa pertama ni. Tahu tak? Sebab tu bahaya, berasa lebih, lepas tu mari hasad, lepas tu mari bunuh. Ni bahaya. Penyakit hati daripada penyakit takabur. Qabil lah orang mula-mula takabur atas muka dunia selepas daripada iblis. Faham tak? Qabil kata apa kepada Habil? Aku beranak dalam syurga, mu beranak atas dunia. Mu siapa? Ni sombong. Nampak tak? Kita tak ada mulia beranak mana-mana tuan-tuan. Kalau mulia beranak dalam syurga, setan dalam syurga belaka beranak. Iblis beranak mana? Dalam syurga, bukan buat dia burung. Mana? Iblis tak beranak dia burung. Iblis beranak dalam syurga, bekas ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita tak ada mulia kerana tempat. Taklah pada tak ni. Kita tak ada mulia kerana tempat. Kerana kita orang dia burung, kita mulia tak. Kerana kita orang losong, kita mulia tidak. Kerana kita orang Terengganu, kita mulia tidak. Kerana kita bangsa Johor, bukan. Tak ada. Tak ada kemuliaan kerana Johor, Kelantan, Terengganu, dia burung, mana tak ada tuan-tuan sekalian. Mulia kita kerana kat arah Allah Ta'ala akan sebut akhir ayat ni. Qala innama, bila Qabil kata aku bunuhmu Habil, jawab Sayyiduna Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
hanya saja amalan yang diterima oleh Allah, yang mulia di sisi Allah, itulah amalan orang bertakwa. Maknanya apa? Mulia kita kerana takwa. Nampak? Kita orang Melayu ada takwa, mulia. Orang Cina ada takwa, mulia. Orang India ada takwa, mulialah dia. Tak ada mulia kerana bangsa. Ada pun kena syukur Allah jadi kita orang Melayu, tu kena syukur. Orang Cina Allah jadikan dia Cina, dia kena syukur. Orang India Allah jadikan dia India, dia kena syukur. Kita Allah jadikan orang Melayu, kena syukur. Betul tak? Kerana masing-masing ada lebih. Orang Melayu ada lebih dia. Orang Melayu antara lebih dia lemah lembut. Betul tak? Antara kurang dia lemah iman, lemah gerak. Lemah lembut, lemah iman. Ia belaka tuan-tuan sekalian. Antara orang yang paling lembut atas dunia, orang Melayu. Kalau pergi negara Arab, kalau sebut orang Malaysia, dia akan kata ahsanun nas. Ahsanun nas, manusia paling lemah lembut atas muka dunia, orang Melayu. Mana ada orang yang gurau ada batah dok dia katok kepala. Betul tak? Salam cium tangan, jalan depan orang tua tunduk kepala. Siapa dia? Melayu. Ini lebih orang Melayu. Dan orang Melayu tuan-tuan sekalian, dia mudah apa nama dia lemah lembut, tak macam orang Arab kerah. Bangsa paling kerah atas dunia bangsa Arab, dan bangsa Arab paling kerah atas dunia orang Mesir. Tak percaya, mari ikut saya kali, tengok orang Mesir gurau. Orang Mesir gurau ke mana? Dia atuk pada dinding gurau, dia tumbuk atas muka gurau. Faham tak? Salah sikit je kereta tengah jalan, ngamak balas situ atas jalan besar, dia balas dua orang. Orang jeng 80 km, dia ada balas derah panah. Ada pun kurang kita, lebih dia pula. Kita payah balah, dan balah ingat apa tujuh turunang orang Melayu. Betul tak? Tapi orang Arab berakhir balah, tapi situ dia sesah lalu. Nampak? Dia balah. Mari orang nombor 3 kata sallu ala Nabi, selawatlah ke atas Nabi, lembutlah kedua-dua. Lepas tu salam peluk. Ada tu lebih kurang masing-masing. Ada pun mulia di sisi Allah kerana takwa. Boleh faham Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, mula-mula dulu dah sudah berlaku korban. Mula-mula dulu dah Allah Ta'ala tunjuk berlakunya penyakit manusia, takabur, tubik hasad deki, kemudian berbunuh. Siapa dia? Qabil. Takabur kerana apa? Kerana dia berasa dia beranak dan syurga dia mulia. Hasad deki sebab apa? Kerana aku mulia, tiba-tiba mu pula diterima korbannya, maka hasad dengki. Akhir sekali qala la aqtulannak, kata Qabil, aku akan bunuhmu habis. Ketika itulah berlakunya pembunuhan nombor satu atas muka dunia. Habil mati dibunuh oleh Qabil, dan itulah mati nombor 1 atas dunia. Disebut dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauti wa umuril akhirah. Sayyidatina Hawa, Sayyidatina Hawa tanya Nabi Adam. Nabi Adam kata, anak kita mati dah, mati dibunuh. Jawab Sayyidatina Hawa, mati tu kenapa? Kenapa? Tak pernah berlaku. Apa tak? Hawa, Nabi Adam, 4 orang anak. 6 orang ni dia ada atas muka dunia masa tu. Lalu mati Sayyidina Habil. Nabi Adam kata, mati dah anak kita. Sayyidatina Hawa kata, mati tu kenapa? Apa tak? Lalu Nabi Adam kata, mati ni nyawa tak ada dah. Mati ni kaki, tangan tak boleh akak dah. Mati ni tak boleh bergerak dah. Tak ada benda dah. Dia akan pergi menghadap Allah Ta'ala, tanah dan tanah. Maka menangislah Sayyidatina Hawa. Maka itulah warisan orang puang, sifat orang puang yang waris daripada mak tok nenek kita Siti Hawa. Dia mudah lembut hati dan menangis. Orang puang, betul tak? Orang puang, orang lelaki mana mudah menangis? Orang puang. Maka dia waris daripada Sayyidatina Hawa. Jadi tuan-tuan sekalian, yang saya nak cerita, korban nombor 1 itulah dia. Itulah korban. Maknanya apa? Beri benda hak kita kasih untuk dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zaman kita ni berlaku tak korban? Berlaku At-tadhiyah berlaku siapa kiamat. Nak benda sedap, kena susah dulu. Betul tak? Nak bangun apa nama rumah bangunan besar, kena tebah dulu pokok. Betul tak? Kena tambung dulu tanah, baru tu bit bangunan
besar. Itu makna korban. Susah dulu baru senang. Maka tuan-tuan, di bulan Zulhijjah ini kita nak ingat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala gelar Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim ini digelar Al-Khalil, orang rapat dengan Tuhan. Khalil ni makna apa? Rapat. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Manusia nak kenal dia tengok kawan rapat dia. Itu khalilih, kawan rapat. Nak kenal anak kita sebenar lagu mana, tengok dengan siapa dia kawan. Kawan dengan seks surah lah tu. Tak? Nak kenal bakal natu kita, dia minta anak kita, tengok kawan baik dia siapa. Kawan ramah, sadiqun, kawan. Zamilun, kawan juga. Ni khalilun, kawan baik. Kawan baik. Memang baik sungguh. Itu makna khalil. Maka Ibrahim, Nabi Ibrahim digelar oleh Allah Ibrahim Al-Khalil ataupun Khalilullah, orang yang rapat dengan Allah. Apa digelar begitu? Bukan senang. Bukan saja-saja. Orang yang dapat gelaran pada Allah tak ramai. Gelaran pada manusia mudah. Gelaran Allah payah. Nabi Muhammad Habibullah, Allah Ta'ala beri. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Allah Ta'ala beri. Betul tak? Maka Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, gelaran daripada Allah. Kenapa? Banyaknya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kisah masyhur yang menyebabkan kita duk rebang nak tahu. Betul tak? Surahmu apa? Kuliah kau. Darah catang. Surah aku 18 ekor. Ya badi. Masjidmu berapa? Dua je. Masjid aku 8. Ya badi. Adakah tu tujuan korban? Bukan. Bukan badi siapa lembu besar, siapa lembu kecil, siapa banyak, siapa sikit. Bukan. La yanalullahu luhumuha, kata Allah Ta'ala. Bila kita sembelih mendatang korban, kita lapah daging, la yanalullahu luhumuha, daging tu tak sampai Tuhan. Wala dima'uha, darah yang terpancuk tu tak sampai ke Allah Ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai takwa di sebalik korban itu. Berapa pergi ulun 600 ingat senang sekali. 600 ya ingat senang ke? Ulun ke masjid ni, saya nak korban sebahagian. Berapa pergi ulun tu, tuan-tuan sekalian? Kerana nak tunjuk bukti aku takut pada Allah. Ini sebahagian hakmu beri banyak pada aku beri sebahagian ni untuk agamamu. Nampak tak? Kau agama Islam ni agama yang senang tolong yang susah, gitu. Zakat tolong orang susah. Korban untuk tolong orang susah, itu agama Islam. Agama yang meraihkan seluruh manusia, yang senang dan juga yang susah. Maka kita pun beri 600 ya. Kerana apa? Nak tunjuk bukti kasih pada Allah. Dia kasih sayang ni dia kena ada bukti. Betul tak? Cakap mulut saja tak ada. Saya nak makcik, saya sayang sungguh ke dia. Makcik pun tanya, dah tepimu siapa? Ni awet saya. Mari minta anak kita bawa awet tepi. Kita wui lah. Wui bodoh ayah. Maknanya tuan-tuan tak ada bukti. Sayang ni kena ada bukti lah. Sebut saja pada Allah, itu menipu. Sebut sayang pada Nabi, tidak ada bukti, itu menipu. Maka antara sebab kita korban tu nak tunjuk sayang pada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tunjuk dengan sifat hambanya, sifat nak bukti sifat ubudiyahnya pada Allah. Dia korban banyak perkara sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saat diuji Nabi Ibrahim, wa izi betala, ibtala maknanya ibtila. Apa makna ibtila? Kesusahan yang Allah Ta'ala beri qada iman manusia itu. Kita qada lagu mana Allah akan uji, nak tengok iman. Iman ni tak boleh mengaku sebarang. Ada pun Islam masuk mengucap 2 kalimah syahadah Islam, tapi iman tak boleh mengaku sebarang. Ahasiban nas
Adakah kamu menyangka, wahai manusia, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Adakah kamu menyangka Allah biar mengaku kita beriman, sedangkan kamu belum diuji? Apa dah? Tak boleh mengaku. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah kata kami sudah uji orang yang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Dengan ujian itulah Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Siapa yang menipu dalam imannya. Tak, mari surah tanpa ujian mudah. Mari kuliah tak ada tembung apa-apa mudah. Tapi kalau Allah uji sikit, mari kuliah tembung bola. Tahu lalu hak ana? Hak ana muh tu. Bukan salah tengok bola ni, bukan saya marah, bukan. Saya tengok bola kau. Di tuan-tuan sekalian tu Allah nak uji. Nampak tak? Tak ada benda mudah lagi. Tembung bola. Bola ke kuliah? Bola ke kuliah? Nampak tak? Allah uji qada iman kita. Orang zaman dulu dak diuji dengan bola, tak baca tahu. Diuji dengan ujian yang lebih tinggi kerana qada iman nabi-nabi iman yang paling tinggi. Jadi Nabi Ibrahim, kerana kita sembelih lembu tu tiap-tiap tahun tu, ingat ke siapa? Ingat ke peristiwa Nabi Ibrahim berkorban dengan perintah Allah. Tuan-tuan bayang Nabi Ibrahim nikah lama tak boleh anak. Nikah dengan Siti Sarah tak boleh anak. 40 tahun lebih tak boleh anak. Faham tak? 40 tahun umur lebih 40 tak boleh anak. Payahlah biasanya. Tapi Nabi Ibrahim tak putus asa. Allah uji tak boleh anak, dia tak putus asa. Dia sebut doanya yang masyhur dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Balik sekarang buka surah As-Saffat ayat 100. Apa doa ni kalau nak anak? Tapi kalau mi aja satu kali pun tak boleh, tak nikah lagi. Anak lah. Makna nikah dululah. Rabbi habli minas salihin. Ni doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan, habli minas salihin. Cukupkan kami, kurniakanlah kami anak yang saleh. Tak boleh anak. Betul tak? Allah sebut tabellah Quran, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Fitrah nombor 1 manusia, orang lelaki nak ke perempuan. Ini fitrah. Kalau ada orang tak ambil ke perempuan, itu luar fitrah. Sama ada dia nak ke orang lelaki ataupun dia tak ambil lelaki. Itu maknanya mati pucuk tu. Yang pertama nak ke perempuan. Lepas nak ke perempuan, Allah pun buat bagi syariat nikah. Lepas nikah Allah sebut nombor 2, fitrah nombor 2. Wal banin, nak anak. Nak anak. Orang tak ambil anak, dia lari pada fitrah. Nikah boleh anak seorang, pergi hospital, kerak fallopian tube. Tak ingat belajar tahun 2 tu kan? Fallopian tube, kerak, ikat. Mana apa? Tak ambil anak. Sedangkan Nabi kata apa? Aku bangga dengan banyaknya umatku. Tanakahu, tanasadu, bernikahlah kamu, beranaklah banyak-banyak. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sedihnya banyak umat Islam ikut cara pemikiran orang Yahudi. Siapa yang ajar beranak sikit sudahlah, Yahudi aja. Siapa yang ajar Nabi kata menikah awal, kita ikut nikah biar lambat, Yahudi. Ini ajaran Yahudi. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Kata Nabi, umat Islam kat kiri akan ikut 2 puak ni. Umat Islam akan ikut, kata Nabi. Shibran bi shibrin, sejekah demi sejekah. Apa? Mula-mula ikut cara pakar. Orang kafir buka aurat tek. Tak? Orang kafir pakai luar pendek, nampak palu lutut pakai tek. Apa nampak pakai luar pendek tu maju ke mana? Luar oleh apa bawah pergi pakai nampak palu lutut tu apa? Betul tak? Nak tunjuk peti? Tak payah tunjuk Allah Ta'ala kata tutup Nak pakai luar dia pakai. Libas 500 pakai. Gas pakai. Nak pakai mana? Denny pakai. Nak pakai luar Samura pakai lagi lah. Asal tutup aurat. Ada tunjuk palu lutut. Bangga tunjuk palu lutut. Tuan-tuan, itu siapa aja? Al-Yahudu
wan nasara. Nabi kata akan ikut jeka demi jeka. Wa zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin, kalau dua puak ni masuk dalam lubang berok, umat Islam akan ikut juga. Tahap tu. Faham tak? Orang kafir dulu kata orang puang tutup buang jibak, orang Islam marah. Maka diubah, pakailah tudung, tapi baju biar ketat, ikut Abi. Luar biar ketat, ikut Abi. Betul tak? Ini semua yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia dua puak ni, kata sahabat Nabi, kata al-yahudu wan nasara. Dua puak ni lah Yahudi dan Nasara. Jadi tuan-tuan sekalian, satu persatu kita ikut. Betul tak? Nabi kata ya ma'syaras syabab. Jarang hadis Nabi sebut jelas orang muda. Jarang. Jarang. Semua hadis Nabi masuk habis. Muda, tua, kecil, besar, hitam, putih, laki, puang masuk habis. Tapi hadis ni ya ma'syaras syabab, hai orang muda. Syabab mana apa? Orang muda. Umur 18 apa 40 tu syabab. Ya ma'syaras syabab, hai orang muda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu apa? Al-ba'ah. Ba'ah tu apa? Mu'anun nikah. Boleh orang puan rumah, bukan makna beli, bukan. Ada rumah lah, rumah mak tua ke, sewa ke, tu pun anda lah. Boleh tempat berteduh. Yang kedua, wan nafaqah, boleh makan, boleh beri baju, walaupun tak mewah, boleh beri lah. Falyatazawwaj, nikahlah derah-derah, kata Nabi. Mari orang Yahudi taklah pada tak nikah biar lambat. Nampak? Biar lambat. Akhir sekali orang Islam ikut 40 baru nikah. 40 baru nikah. Bukan salah, bukan. Tapi yang afdalnya awal. 40 baru nikah. Anak apa nama 5 tahun, ayuh apa ke? Maknanya begitu. Tak dah nak didik. Ini contoh. Bukan marah nikah dah lewat tu, jangan marah dia. Itu jodoh dia. Ada pun kita ni masih muda ni tak dapat tak nak menikah awal. Wala, itu. Tiba-tiba Yahudi jawab, "Ya lambat, nikah lambat." Kenapa? Tak dapat tak nak nikah, nak ada kereta biar anda beli dulu. Rumah besar dulu. Itu salah, tu bukan cara Islam. Betul tak? Baik, lepas menikah dia ada satu fitrah dia panggil wal banin. Ayat ni panjang. Wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Macam-macam Allah Ta'ala sebut tu. Orang puan. Betul tak? Tanya orang puan, kalau tak berhimah, air gila lah tu. Orang puan mesti berhimah. Wal fiddah, perak. Wal khail. Khail mana apa? Kenderaan. Betul tak orang lelaki beri kenderaan? Tu fitrah tu. Cuma jangan guna cara salah je. Tu je. Minat dah apa? Tak? Ada umur ke dah soki. Tu kau izah umur. Minggu kali dah. Kadu tu intik. Kan hak betul leh. Tak. Tu hak lubang tu. Lubang hidung gajah. Maknanya tu kau minat dah apa? Asal fitih halal. Nampak tak? Allah sebut dalam Quran, wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Antara Allah ki minat lepas pada dia nak ke puan, nak anak, kemudian nak kenderaan. Orang puan wal dhahab, mah dan perak. Allah sebut lagi dah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Adam pun manusia. Nabi Adam lah. Nabi Ibrahim dia pun manusia, dia nak anak. Nampak tak? Dia nak anak. Akhir sekali Allah uji. Ini ibtila. Ni yang dimaksudkan wa izi betala. Ibtila daripada Allah. Allah tangguh anak lambat, tak boleh lagi. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah ngeluh, tak pernah marah ke Allah Ta'ala. Apa aku kena, bukan orang lain. Ada ayat tu. Minta akak tangan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tak butuh hasil. Ya Allah, kurniakan aku anak yang saleh. Minta dah. Akhir sekali Nabi Ibrahim nikah yang kedua Siti Hajar.
bolehlah anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Datanglah berita gembira daripada Allah, boleh anak yang comel, cerdik, pandai, Nabi Ismail alaihi salam. Maka fitrah orang puan juga, dia ada penyakit cemburu. Siti Hajar boleh anak, Siti Sarah tak boleh anak lagi. Cemburu tak? Cemburu lah. Maka Allah perintah Nabi Ibrahim atau Siti Hajar dan Nabi Ismail biwadin ghairi dhi dhar'in, ke lembah ghairi dhi dhar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kering kontang, air tak ada, pokok tak ada. Bila tak ada pokok, tak ada air, natang dia tak ada, kering kontang. Baik, ujian pertama lulus dah dia tu, lulus dah, boleh anak uji dah. Allah uji pula nombor 2. Dia uji banyak, cuma hak malam ni saya letak nombor 2 lah. Lepas daripada tak boleh anak. Atau ke lembah yang kering kontang, tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada apa-apa. Wadin ghairi dhi dhar'in. Kalau kita lah tak, mesti banyak cekadok orang tu. Banyaklah minta dengan Tuhan. Ejah Tuhan, apa situ ada benda. Ejah Paris ke, New York ke, Shah Alam ke, minta dengan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim tak ada. Atau tu Rabbana askantu, ya Allah, aku tinggal tu anak bini aku biwadin ghairi dhi dhar'in, di tempat yang kering kontang. Apa yang dimaksudkan tempat kering kontang tu tuan-tuan? Apa yang dimaksudkan tempat ni? Mekah lah. Orang kira gini tu. Hak saudara kita esok akan pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. No Mekah, hak kita tengok bangunan tinggi, hotel mahal-mahal. Betul tak? Dulu tu tanah kering kontang. Tidak ada apa, kering kontang. Mula-mula jejak Nabi Ibrahim dengan keluarga dia. Allah kata letak situ. Bawa taat, tak ada banyak helah, tak ada banyak cekadok, tak ada banyak soal. Bawa anak dan isteri dia. Dulu ujian Allah. Kemudian disuruh tinggal. Suruh tinggal. Nabi Ibrahim balik ke Palestin mula. Tinggal situ 2 orang. Tuan-tuan bayang, padang pasir, tak ada benda, tinggal 2 orang. Di sinilah Allah Ta'ala sebut fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nabi Ibrahim serah pada Allah, wahai Tuhan, ni perintahmu, maka aku serah padamu, mulah sebaik-baik penjaga. Lepas tu tuan-tuan malam-malam nak masuk dalam rumah, baca ayat ni. Dah, parking motor, ujian dah, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga. Ya Allah, jaga motor aku. Dah. Jangan uji kena ambil dia orang. Sebab penjaga tak ada yang sempurna Allah. Hatta nama tu penjaga dah, jaga. Penjaga tu. Nama jaga 5,000 gaji, jaga hotel 5 bintang. Allah kata nim, tidur tak terang, tidur. Betul tak? Ada sempurna, yang sempurna Allah. Fallahu khairun hafizah. Ya Allah, aku suruh anak bini aku padamu, wahai Tuhan. Hak itulah yang berlakunya Siti Hajar berlari anak antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu antara banyak-banyak syiar Allah Ta'ala. Itulah antaranya Safa dan Marwah. Tidak tengok orang pergi Mekah, tak sihat, berlari anak. Hak tak boleh jalan, anak pikul mak dia. Nampak tak? Kenapa? Ingat dan buat apa yang Siti Hajar buat. Lari anak. Safa, Marwah. Marwah, Safa. Safa, Marwah. Cari apa? Cari air. Nabi Ismail tu budak lagi, baby lagi. Nampak tak? Dia dahaga, mak dia cari air, berlari anak. Ni susah tuan-tuan sekalian. Air ni dalam bangunan dah orang syai. Betul tak? Jadi dulu ni atas padang pasir. Nabi Ismail yang kecil, sepak kaki, tendang kaki, nampak tak? Tubik air daripada bumi, terpancuklah air. Itulah air Zam-Zam yang kita duk minum sampai hari ni. Dah aja kering telaga Zam-Zam.
Jadi tuan-tuan sekalian, itu semua tak ada lain tak ada bukan, semua ada kaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh kerana itu Allah Ta'ala pun uji selepas daripada itu. Allah Ta'ala uji bila dah boleh anak, Allah hadiah seorang lagi anak, Nabi Ishaq. Allah pun uji ujian yang seterusnya. Tuan-tuan bayang, lama tunggu tak boleh anak, tiba-tiba boleh anak, sayang kena tinggal, kemudian Allah perintah yang tak masuk di akal. Perintah tak masuk di akal. Bapa Allah uji Nabi Ibrahim, Allah tahu Nabi Ibrahim layak diuji dengan ujian tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji manusia kecuali dia mampu. Faham tak? Kecuali dia mampu. Ini kita masing-masing ni ada ujian dalam hidup. Allah tak akan uji kecuali kita mampu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang tak masuk di akal. Kalau kena ke kita, balik awal lalu. Iaitulah ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam mimpi Nabi Ibrahim. Perintah sembelih anak yang baru dilahirkan, yang baru sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai tempoh umur baru boleh berjalan. Cuba bayang Cuba bayanglah pada tu, anak lama tunggu, tubik-tubik, tengah sayang, Allah suruh sembelih. Mari dalam mimpi, Nabi Ibrahim kata, ni setan ni kacau. Malam esok mari pula, lusa mari pula. Maka yakinlah Nabi Ibrahim itu wahyu daripada Allah. Bila wahyu Allah, apa sifat orang beriman? Apa sifat hamba? Kita ni siapa? Hamba. Kita kena ingat ni. Hak ni hak manusia ramai ada ingat hari ni, duduk atas dunia macam tuan. Kita duduk atas dunia ni hamba, nupang. Faham tak? Hamba. Kita bukan orang gaji, bukan. Orang gaji dibayar gaji, bukan. Kita hamba. Apa makna hamba? Tuan kata tak cakap banyak, tu hamba. Tuan kata B lah, tu hamba. Kita hamba pada Allah. Jadi tuan-tuan, bila sebut ayat Quran, perintah pada Tuhan, pada hamba sifatnya buat, tak cakap banyak. Maka Nabi Ibrahim tak ada nak lari takni, tak ada. Tak ada Nabi Ibrahim kata ganti dekat perintah lain. Tak usah perintah melih lah. Dah, ganti perintah lain, tak ada ke Tuhan? Tak ada. Nabi Ibrahim terus masuk dalam mimpi. Nabi Ibrahim terus beritahu pada anaknya. Wala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak yang ku sayang, anak yang ku kasih, Ismail, aku didatangi dalam mimpi, wahyu daripada Allah, perintah sembelihmu wahai anak. Apa pandanganmu wahai anak, wahai Ismail alaihi salam? Jawab Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah yang ku kasih, jika ini perintah Allah, buatlah wahai ayah, jangan tangguh lama-lama, buat dengan segera. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kamu akan dapati aku ni orang sabar. Ni hamba. Kita banyak songeng. Allah perintah pakai tudung, bapa nak pakai. Allah perintah suruh sembahyang, bapa kena sembahyang. Padahal kita hamba. Ni 2 hari lepas tubik kenyataan manusia, ku hajar punya manusia. Budak-budak pakai tudung itu jenayah, dia kata. Suruh budak-budak pakai tudung, jenayah. Tubik seorang lagi, tokoh liberal dalam Malaysia ni. Kita duk bahaya Wahabi. Wahabi bahaya. Ada pihak bahaya dia Wahabi. Liberalism, secularism, pragmatism, ini semua lebih bahaya pada Wahabi. Lebih bahaya pada Syiah. Syiah jelas menunjukkan kesesatannya. Ada pun liberal bahaya. Jarum halus yang masuk. Yang kata tu pakai tudung. Nampak? Pakai tudung. Tapi mulutnya racun. Suruh budak-budak pakai tudung ni jenayah. Seolah nak khabar apa? Zalim Allah Ta'ala. Budak nyusah apa ke budak-budak?
Nampak tuan-tuan sekalian? Padahal Allah Ta'ala kata ajar budak-budak ni, ajar wajib lepas balik. Betul tak? Nabi sebut satu hadis yang jadi panduan dalam bab lain, iaitu hadis bab semayang. Muru auladakum bis salah wa hum sab'ah. Ni kita ayah ni, saya ayah, tuan-tuan yang ayah di sini, wajib suruh anak mula-mula semayang, ajar semayang. Dia dah semayang ke tak dosa, kita wajib ajar. Bila wahum sab'ah, 7 tahun. Maknanya anak kita 7 tahun wajib ajar. Dia semayang, dia tak semayang, dia tak ada apa-apa, kita boleh pahala kerana ajar dah. Wadribuhunna wahum 10. Ayah kena start ajar pukul. Apa makna pukul? Pukul mendidik, bukan pukul cari ni gandeng anak ngenyapu, bukan. Pukul mendidik. Ni ayah nak marah ni, nak khabar, ayah marah je. Dia faham ni? 10 tahun. Kita kata mayang lagi, mayang dah mak, umur 10 tahun, padahal dia tak mayang. Adakah dia berdosa? Dah. Kita suruh dah. Budak-budak biasa macam kita dulu lah. Dah, asal nipu lah. Kamu mau kata mayang lagi, mayang dah. Tengok jadah, tunjuk jadah ke mak. Padahal yang masuk dalam bilik, dia main geng. Betul tak? Mak bagi ketuk itu, berapak turun dari katil, duduk tayak akhir. Mana berlakon. Padahal tak mayang terang. Ada pun dia tak berdosa, umur 10 tahun tak balik lagi. Tapi kita tetap kena didik. Maka qiyas dalam bab lain begitulah. Tudung 7 tahun kena ajar dah akal. 10 tahun dah akal tudung ajar dah hutang. Boleh faham? Ini tanggungjawab. Maka tuan-tuan sekalian, ini antara pahaman yang bahaya. Hari ini liberal, mempersoalkan Allah. Orang soal Allah Ta'ala ni sama orang orang luar soal tuan rumah. Sama kan? Rumah kita cat warna putih, dia mari, apa warna putih? Bodoh. Dia soal rumah kita. Rumah kita tu kan, kita kata kau anda aku, rumah aku. Mau nak cat warna lain, cat rumahmu lah. Itulah maknanya kita ni milik Allah. Apa pun yang Allah perintah, hak Tuhan, tak boleh. Kerana hak dia. Kereta kita nak tukar tayar saiz berapa, pot ring saiz berapa, exhaust besar mana, betul tak? Ikut anda kita. Kita pergi kedai cat, cat kereta hamba dah. Berapa lama mana siap? Tuan kedai tu bulang. Warna mana benda? Warna merung. Tuan kedai tu tak wow. Tak wow merung. Warna hijau. Tak. Hak tukang nak cat tu, kereta aku, kereta mu. Mu nak cat warna hijau, kereta mu. Ni kereta aku. Cat warna merung, cakap anyok apa? Tu tuan-tuan sekalian. Hak kita kan? Faham tak? Hak kita. Jadi Allah Ta'ala ni, kita ni haqiqatul milkiyah dia panggil. Hak milik mutlak Allah. Allah layak Allah apa saja. Ni faham ni? Jadi Nabi Ibrahim, Allah uji dia. Kalau ikut uji yang rentetan, uji yang banyak, cuma malam ni tak ada nak cerita lah. Tak ada nak cerita. Kerana tajuk kita korban. Dia fokus korban. Jadi Allah Ta'ala uji dengan sembelih anak. Nabi Ibrahim dengar, terus khabar ke anaknya. Anaknya jawab, wahai ayah yang ku kasih, buatlah jika ini perintah Allah. Subhanallah. Dua-dua taat pada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim ambil Nabi Ismail, letak atas riba, pada untuk laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu tuan-tuan sekalian, Nabi Ismail minta 2 perkara pada ayahnya. Yang pertama kata Nabi Ismail, wahai ayah, kamu kejanglah mata. Pejanglah mata. Kalau tidak, mu tengok aku, tengok aku jadi siang. Bila jadi siang, tak boleh nak buat perintah Tuhan. Maknanya mu telah melebihkan aku daripada Tuhan. Maka kata Nabi Ismail, pejanglah mata. Nampak? Hebatnya Nabi Ismail alaihi salam. Yang kedua, kata Nabi Ismail, tajamkan pisau wahai ayah. Pisau nak sembelih aku tu, biar tajam. Nampak tak? Kerana bila tajam, sekejap je. Aku tak sakit banyak. Kalau pisau gigi, tukar-tukir, maknanya sembelih jadi sakit. Bila aku sakit, aku tak boleh nak laksana perintah Allah. Ini hebat.
Tuan-tuan sekalian. Apa dah? Dah ada soal banyak, tapi nak buat suruhan Allah dengan cara paling baik. Kita dah ada payah mayang ya. 5 minit. Tu pun buat cara hak paling uduh kali. Bayar goh 4 tengah orang mayang. Betul tak? Asal nang 4-5 orang mayang. Betul tak? Dah lah mudah. Buat hak paling uduh kali. Dah, hak paling komang kali. Mak pun mau mayang lambat. Aku mayang wujud. Dia jawab gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, orang taat ni, dia taat dan dia cuba buat paling baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ismail minta tu dua. Yang pertama kejang mata. Maka ulama kata, kat gi sembelih gebang tu, jangan sembelih depan lembu lain, makruh. Makruh. Sampai tahap tu Islam ajar. Kita nak sembelih lembu nombor 1, lembu nombor 2 tak jauh sikit, makruh. Jangan tunjuk ke dia. Ni kita pergi tunjuk ke dia. Tak? Ni kawan mu. Kat gi mu pula. Tengok isai ke ni? Kita asah depan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, makruh kata ulama. Yang kedua, Nabi Ismail kata apa? Tajamkan pisah. Maka kata ulama, nak gebang kat gi, pisah paling afdal, pisah paling tajam. Tuan-tuan nampak tak Allah Ta'ala, dia punya rahmat. Dalam bab nak sembelih lembu, nak buat makan pun ada cara paling baik. Itu Islam. Iza qataltum fa ahsanul qitlah. Dalam bab nak bunuh binatang pun bunuh cara paling baik, yang paling kurang sakitnya. Bab tu Islam ajar sembelih mana? Islam ajar sembelih di mana? Tengkok. Nampak? Ni, tengkok. Hatta orang buat salah, tu hukum mati, Islam ajar lagu mana? Gantung? Bukan. Gantung tu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam pancung. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad Islam, keluar Islam, hukumnya bunuh. Lagu mana? Pancung. Nampak? Kak mati lalu. Orang jahat tu. Islam ajar lagi, jangan beri dia sakit banyak. Kerak dia tekak. Selesai. Hukum hari ni di penjara tuan-tuan ni, gantung. Tuan-tuan tak je tengok orang kena gantung. Seksa. Meronta-ronta dia, seksa. Nampak tak? Islam ajar pancung. Maka binatang korban al-an'am, cara sembelihnya tengkok, putuhkan halkum dan mari. Putuhkan. Ayang gitu, itik pun begitu, ditengkok. Kat kita dah lah curi lembu, dia kerak bahagian kaki aja. Nyanyi ke kawan tu, nampak tak? Dah lah lembu curi, dia pergi kerak bahagian kaki, kerak jual pasar. Kita pun pergi beli, murah lagi. Kena selalu kita. Nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, zalim. Orang yang curi lembu, hukum curi 1 hal, dia kerak kaki lembu, menzalimi lembu 1 hal. Hari kiamat Nabi pesan sokmo-sokmo, orang yang zalimi makhluk lain, Allah akan balas macam dia buat, bahkan berkali ganda. Nyamuk orang ketik kita tu, Allah larang, Nabi larang zalimi dia. Dia ketik, bunuh cara paling cepat mati. Katok dia mati tu. Nyamuk dak meleh lah. Ada meleh. Katok, biar mati lalu. Jangan duk khuti sayap, khuti kaki, mu ketik aku. Cabut kaki, cabut sayap, jangan. Nampak tu? Tak boleh. Katok mati tu. Itu Islam. Nak khabar apa? Jangan sakiti binatang. Dia ketik itu tu. Comelnya Islam. Siapa bak bunuh binatang, sembelih binatang, cara paling baik. Ada orang dipijak katok. Dia lenyek katok, dia lambung, dia seksa katok. Tuan-tuan sekalian, hari kiamat Allah buat katok jadi besar dia jadi besar katok. Katok balas balik. Buka mustika hadis. Binatang dengan binatang menzalimi antara satu sama lain, Allah balas juga. Kambing ada tanduk, dengan kambing tak ada tanduk. Hadis dalam mustika hadis ni. Hak ada tanduk pergi tanduk, orang tak ada tanduk ni.
darah hanya kepala. Hak tak ada tanduk nak balas, tak ada anak. Kalau dia balas, dia juga hak darah. Jadi tak balas. Kena khianat itu. Kena tanduk darah. Hari kiamat Allah panggil 2 ekor kambing ni. Hak ada tanduk Allah buang tanduknya. Hak tak ada tanduk Allah tumbuhkan tanduk. Wahai yang bertanduk, balah apa yang dia buat padamu atas dunia. Kambing Allah beri balah. Apatah lagi kita kalau kita khianat ke binatang. Ingat tu? Dia faham ni? Jadi dua permintaan Nabi Ismail tu nak beritahu itulah cara yang kita kena ikut ketika berkorban, buat ibadat korban. Pisau paling tajam dan jangan khianat pada binatang itu. Boleh faham? Baik. Bila tak atas riba, Nabi buah yang kejang mata dengan penuh rasa taat pada Allah. Hati sayang ke anak, tapi tuan-tuan, tembung anak dengan Allah Maha tu. Apa tak? Siti Hajar bila kata Allah perintah anak kita kena melih, nangis lah. Nangis. Kenapa orang puang nangis? Tapi hatinya redha, perintah Tuhan. Apa tak? Perintah Tuhan, redha. Nabi Ibrahim pun melih. Bila semelih dengan penuh taat pada Allah, buka mata, tengok Nabi Ismail berlari macam anak-anak yang lain. Berlari. Tengok bawah air, mana berlari? Tengok. Wa fadainahu bidhibhin azim. Allah ganti pengorbanan agung Nabi Ibrahim dengan binatang korban namanya qibas. Ni faham? Allah kata apa? Laqad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, mu hebat wahai Ibrahim, mu membenarkan mimpi yang datang dalam mimpimu, itu wahyu daripadaku. Mu membenarkan perintahku tanpa banyak soal. Qad saddaqta ar-ru'ya. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Aku bukan nak suruh bunuh hang anakmu. Aku nak uji dia mu taat ke tak taat. Aku nak uji je. Tapi tahap begini pun mampu laksana perintah aku. Allah ganti pengorbanan besar itu dengan qibas. Tu kita duduk sambut tiap tahun tu. Bukan saja-saja. Orang Arab Idul Adha, sambut sungguh. Ni masa-masa gini ni penuh lah lapur ni. Kat kita macam tak ada Idul Adha. Raya puasa tu sungguh tak? Idul Adha macam ada. Kena molek dia ingat. Lambat hari Merdeka, ingat Merdeka. Idul Adha dah ingat. Dua-dua lah. Ingat dua-dua. Faham tak? Dan yang lebih besar itu, itulah Idul Adha. Balik, ingatlah semula pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa tujuan? Allah suruh ingat tiap tahun. Apa tujuan? Antara yang nak khabar, hak aku ujimu sikit je manusia. Nabi Ibrahim parok lagi. Nampak tak? Aku ujimu wahai manusia akhir zaman sikit je. Allah uji kita kenapa? Mayang 5 waktu. Hak asal 50 tinggal 5. Betul tak? Allah uji kita wajib tutup ilmu agama 24 jam, sejam tak apa dah. Dia gitu Orang lelaki pusat ke lutut, tutup aurat. Orang puang seluruh tubuh, muka dah tapak tangan. Wa ma apa nama? Allah Taala kata wa istabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada perintah aku yang menyusahkan kamu, tak ada. Betul tak? Semayang tak boleh diri, duduk. Rukuk tu, diri tu rukuk. Apa makna rukuk? Buat sah, dakwah tak sah, habis hak lain. Tapi tak boleh ustaz sakit kaki, tak boleh diri ni, duduk. Betul tak? Puasa sakit ustaz, tak boleh. Gastrik boleh buka. Apa dah? Wa in kuntum marda aw ala safarin, sakit musafir, boleh buka. Allah Ta'ala beri syariat mudah kita umat Nabi Muhammad. Syariatnya mudah, pahalanya banyak. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi dulu syariat payah. Wak se balas se, wak dosa se balas dosa se, wak pahala se balas se. Ada pun umat Nabi Muhammad wak dosa se balas se, wak pahala balas paling kurang 10. Nampak ni? Jadi tuan-tuan, pengorbanan itulah yang melayakkan Nabi Ibrahim digelar Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim itu orang paling rapat dengan Allah. Kita pun ingat tiap-tiap tahun. Betul tak? Ingat tiap-tiap tahun. Allah dah uji kita macam Nabi Ibrahim kena lepas api dah. Allah dah uji kita macam Nabi Ibrahim lama tunggu anak pada boleh-boleh.
Hak adanya kanak. Betul tak? Pas beranak. Allah beri nikmat. Allah dah uji kita macam Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang zalim. Ada. Betul tak? Ya siapa? Kalau mau mayang apa api? Ada. Dia faham tu? Maka Allah Ta'ala uji kita dengan syariat Nabi Muhammad yang tidak berat, yang memudahkan kita. Lalu Allah suruh ingat apa? Ingat apa dah? Ingat peristiwa korban, tapi bukan sembelih anak mung. Sembelih binatang korban. Tak seekor pun tak apa, sebahagian tak apa dah. Sebahagian. Kalau mampu, tak apa. Kalau mampu, korban lah. Jangan benda lain boleh, korban tak boleh. TV boleh tukar semua. Sofa boleh tukar semua. Tiap-tiap tahun tukar tas. Tahun balik lagi tukar semua. Tukar tas. Tukar semua. Tapi korban ada PT. Padahal 600 ya, 500 ya. Tak, 300.5 korban luar negara. Ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja nak membuktikan pengorbanan kita. Jadi peristiwa Al-Udhiyah ini adalah salah satu daripada siri-siri At-Tadhiyah. Korban bagi orang yang mengaku jadi hamba Allah. Tuan-tuan, tak ada jalan mudah. Nak pergi syurga tak ada jalan mudah. Antara bekal ke syurga takwa. Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar Al-Khattab, apa itu takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, takwa ni mau jalan penuh duri depan. Paku, duri, onok duri. Lagu mana mau berjalan? Kata Sayyidina Umar, hati-hati. Nampak tak? Hati-hati, kerana depan tu payah. Itulah jalan takwa. Maka tuan-tuan, jalan orang yang nak masuk syurga, jalannya payah. Banyak kena berkorban. Betul tak? Kalau orang lain boleh tidur ikut dam, bangun pukul 9 tak apa, kita kena korban masa. Korban nafsu tidur, kena bangun pukul 5. Kena bangun 5:30. Orang lain tak ada dak semayang, kita kena semayang. Orang lain kau anda nak akan cawak haji pun kau anda. Kita orang Islam kena tutup aurat. Tu korban. Ni faham? Tu korban. Orang lain dapat fitih, kita orang Islam dapat kena keluar zakat. Dapat kena keluar sedekah. Khus min amwalihim sedekah. Ambil sebahagian harta mereka sedekah. Ini korban orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok 10 orang sahabat Nabi jamin syurga, tak ada hak duduk elok ada. Nombor 1 Abu Bakar. Abu Bakar mah tu. Kenapa pengorbanan Abu Bakar? Tuan-tuan sekalian, orang awal masuk Islam. Awal masuk Islam. Harta diserah untuk Islam semua. Semua. Tuan-tuan pernah dengar Abu Bakar badi dengan Sayyidina Umar? Ya dengar tak? Biasa berlaku. Biasa berlaku. Abu Bakar badi dengan Sayyidina Umar. Nabi buat pengumuman, esok kita akan turun ke medan jihad. Siapa nak sumbang pitih untuk jalan Allah? Sayyidina Osman mari, ya Rasulullah, aku infak. Ambil dah ya Rasulullah 300 ekor unta. 300 ekor. Tuan-tuan sedara, unta hari ni tak 10,000 sekali 300. Apa? Mana nampak? Ada ke 3 juta? Betul tak? 3 juta. Sebab tu kita jangan anggap nak ikut Islam berat jadi miskin. Tak semestinya. Sahabat Nabi kaya belaka. Tapi kayanya letaklah di tangan, bukan dalam hati. Mari Sayyidina Umar dengar Osman beri 300 ekor unta. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku beri separuh hartaku. Mu tinggal berapa kalau nak bini mu Umar ya Rasulullah? Rasulullah kata kepada Umar. Umar kata, aku tinggal sebagaimana yang aku beri. Makna apa? Separuh. Nampak? Sayyidina Umar telah hati, kali ni aku menang dah dengan Abu Bakar. Ni dia berlawan. Fastabiqul khairat. Berlawan dia baik. Tak apa. Dia panggil bukan hasad rezeki ni, dia panggil ribtah. Berlawan dia baik. Fastabiqul khairat. Akhir sekali mari Sayyidina Abu Bakar. Umar tu, kali ni aku menang lah, kerana aku beri separuh harta. Mari Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sedekah semua hartaku. Subhanallah.
Nabi kata mau tinggal, kenapa kau nak bini? Abu Bakar kata, aku tinggal Allah dan Rasul. Aku tinggal Allah dan Rasul. Tuan-tuan, Asma bintu Abu Bakar mati ke bulu tak? Anak Sayyidina Abu Bakar mati ke bulu tak? Tak. Kecuali Allah tambah rezeki makin murah, makin murah. Taklah kita kena ikut Abu Bakar, iman kita dah buat cetang. Ini iktibar. Dia panggil iktibar. Itu dipanggil korban. Tadhiyah, berkorban mesti nak dapat barang berharga. Sayyidina Umar begitu juga. Sayyidina Osman sama sebut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sama. Oh, apa nama Talhah bin Ubaidillah sama. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas terpaksa tinggal keluarga demi Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas anak soleh, mak dia kafir tapi dia jaga mak dia. Jaga taat, jaga makan minum, jaga tidur bangun, basuh begok, jaga. Tapi bila mak dia kata, pilih salah satu, Tuhanmu kat aku. Wadah, kalau mudak balik agama asal, aku mogok lapar, biar matilah aku. Dia ingat Sa'ad akan ikut dia. Rupanya Sa'ad melakukan pengorbanan yang besar. Nampak tak? Korban, tuan-tuan sekalian. Sa'ad kata, kalaulah Allah beri mu, wahai ibu, 100 nyawa, 100 kali mati. Mogok mati, hidup mula. Mogok pula mati, hidup mula. 100 kali nyawa, 100 kali mati. Tetap aku tak akan ikut agama asal. Aku akan tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di korban. Wadah. 10 sahabat tu semua. Kalau nak cerita banyak. Mus'ab bin Umair, budak muda, orang remaja, anak tunggal. Anak tunggal, anak orang kaya. Ulama kata zaman tu barang baru tubik dia mula-mula. Kalau zaman kita ni, iPhone kata nak launching iPhone baru, iPhone 18 contoh. Cokoh dia di depan butik. Cokoh dia depan kedai. Buka pintu, dia orang nombor 1 beli iPhone 8 contoh. Itulah Mus'ab bin Umair. Fred Perry baju launching apa nama jenis yang terbaru, apa tak? Dia nombor 1 pakai. Itulah umpamanya. Tubik barang baru, Mus'ab bin Umair nombor 1 pakai. Anak orang kaya. Dan keretanya macam baju kita. Kereta dia macam baju kita. Contoh, pagi Ferrari, petang Lamborghini, malam Bugatti Veyron, esok Bugatti Chiron. Nampak? Nampak? Pagi, petang, malam macam pakai baju. Kaya, anak tunggal. Tiba-tiba dapat hidayah, masuk Islam, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah dia kata, "Mu dak balik agama asal, aku sekat habis harta. Kad kredit mu aku sekat habis." Tu saya tambah tu. Maknanya apa? Kalau zaman ni ada kad kredit, aku sekat habis. Pitihlah bank aku beku habis, tak boleh. Semua mak ayah dia ambil balik. Akhir sekali tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ikut Nabi hijrah ke Madinah. Selai baju Ubah selai. Tuan-tuan bayang anak orang kaya, anak tunggal, baju nombor 1 umar beli, tubik baru dia nombor 1, kereta macam baju, kaya berdoa lalu, anak tunggal dikasihi, dibelah dia kedua ibu bapanya, tiba-tiba masuk Islam. Mak ayah sekat habis, tinggal baju bos lah. Ikut Nabi hijrah. Bila duduk di Madinah, Nabi tengok Mus'ab bin Umair. Nabi perhati Mus'ab bin Umair. Masuk masjid, tubik. Masuk, tubik. Masuk, tubik. Jubah hak tula. Akhir sekali Nabi perasan, kau sekat jubah. Kau sekat jubah. Ini Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan bayang duduk orang kaya. Akhir sekali Mus'ab bin Umair mati dalam peperangan Uhud. Nabi Yasin, hak hidup, hak mati. Cari kalangan hak hidup, tak jumpa Mus'ab. Cari kalangan hak mati, tak jumpa Mus'ab. Mana Mus'ab? Tak jumpa. Akhir sekali rupa-rupanya di sudut ujung medan Uhud
Ternampak sebatang tubuh terbujur kaku, mukanya ke bawah, tubuhnya ke bawah, menghadap bumi. Nabi pergi dekat, Nabi akak rupanya Mus'ab, bercucuran air mata Nabi SAW. Nangis Nabi. Nangis, mulut automatik tubik. Lakal jannah, lakal jannah, lakal jannah. Wahai Mus'ab, mu ahli syurga, mu ahli syurga, mu ahli syurga. Nabi akak kain atas tu nak tutup bawah ni, terik nampak atas, terik atas nampak bawah. Asal nak orang kaya, kerana akidah, kerana sayangnya Islam. Sampai susah gitu semua, tapi balulah Allah balas benda syurga. Tak ada lah susah lepas tu. Nampak? Jadi tuan-tuan, kita kenapa kalau kita susah untuk agama Allah? Kenapa hak kita susah untuk agama Allah? Hak banyak kita tanya, Islam boleh beri benda ke aku? Hak tu kita tanya. Patutnya tanya tiap-tiap hari, aku boleh beri benda ke Islam hari ni? Tu hak patut kita tanya. Ni faham tu tuan-tuan, syarat untuk dapat syurga Allah, dapat kasih sayang Allah, mesti lalu at-tadhiyah, pengorbanan. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sedikit apa yang boleh kita ambil ibrah ataupun iktibar daripada keluarga hebat ini, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ishaq alaihimussalatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini tak banyak pun, sikit lah pun dah, sebar dua bar, naik iman kita untuk terus duduk dengan Islam, pertahankan akidah kita. Yang orang dulu susah, kita tak susah mana pun, takkan kita nak kufur pada Allah. Dan tunjukkan kasih sayang kita pada Allah dengan sedikit pengorbanan untuk Allah. Yang pertama, Allah minta harta, masa. Allah kali baru nyawa. Kalau harta tak boleh, asal cakap lah nyawa. Sumbangan lah tabung kedekut pahit, asal cakap lah nyawa. Yang kedua, masa. Pada Allah minta masa. Yang ketiga baru nyawa. Tiga ni, inilah yang dilalui oleh seluruh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu sajalah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang yang diterima amalnya. Kemudian ada pengumuman sikit, sumbangan derma pada malam ni akan digunakan untuk mengimarahkan surau ini, dan sumbangan boleh diletakkan dalam tabung kuning di belakang. Ada saya tabung tu macam gas tu. Jadi tadi dengar dah kuliah angguk saja dah jadi. Ini kita pakat beramal insya-Allah. Letak berapa yang tuan-tuan mampu untuk sama-sama imarahkan surau kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahil alamin. Saya minta 2 minit dia pengumuman sikit boleh tak? Malam ni ada. Pengumuman yang pertama, alhamdulillah saya akan membuka pusat pengajian. Pusat pengajian Al-Quran Fardu Ain untuk anak-anak. Kemudian mengaji Quran dan berkitab untuk dewasa. Tempatnya di Sekati. Pusat pengajian Baitur Rahman, insya-Allah. Tempat sementaranya di Sekati lah untuk pengajian anak-anak dan juga orang dewasa. Fasa yang kedua, ni lepas ni lah. Fasa yang kedua ada sahabat kita wakaf tanah. Waktu kita akan bina Ma'had Baitur Rahman. Itu fasa nombor 2. Hak pertama ni saya nak umum malam ni, pembukaan pusat pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Siapa nak atau anak-anak dipersilakan. Kita buka tak ramai, 40 orang ni. Lebih kurang gitulah. Iuran RM40 saja. Lepas ni kalau ada kekuatan gagah lagi, kita kurang lagi insya-Allah. InsyaAllah. Jadi siapa-siapa nak atau dipersilakan. Umur 6 tahun sampai 12 tahun. Itu hak anak-anak 3 hari saja seminggu. Hak tua, orang dewasa, itu boleh temu saya. Hak tu tak ada bayaran. Cukup dah
sumbang untuk Baitur Rahman seikhlas yang mungkin, insya-Allah. Yang kedua, belakang sana ada jualan macam biasalah, minyak wangi, madu, beri, kopi, lagi CD. Yang paling baru Habbatus Sauda. Itu ada hak tanya Habbatus Sauda. Hak ni Habbatus Sauda hak saya jumpa hak paling berkualiti ni daripada Ethiopia. Habsyah. Habbatus Sauda paling berkualiti Ethiopia lah. Dia daripada Habsyah. Jadi belakang tu ada. Sebotol ada 210 teh, botol besar. Harga 60 riyal saja. Produk yang pemiliknya Ustaz Said Nur Hisham. Jadi tuan-tuan nak beli di belakang sana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.